Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okay, buat kali pertama bulan Ramadan ni aku buat video. Aku penat sikit 2-3 menjak ni. Bukan sebab penat puasa, tapi sebab penat banyak kerja-kerja lain aku buat. So aku tak ada nak rakan-rakan cerita apa semua. So hari ni aku berkesempatan sikit. Aku rasa aku nak cerita dengan korang sesuatu cerita yang baru-baru ni terjadi kat aku. Tapi cerita dia tak panjang pun, cerita dia tak seram pun. Tapi disebabkan terjadi benda tu, dia mengimbau kenangan lepas tau yang pernah terjadi dekat diri aku. Sebelum ni aku macam tak terlintas nak cerita kat korang sebab aku rasa cerita tu biasa je dan benda tu tak terfikir, macam tak termain dekat kepala otak aku disebabkan perkara yang terjadi baru-baru ni yang membuatkan aku terkenang peristiwa yang lama tu. Peristiwa yang lama tu terjadi beberapa peristiwa, tapi aku cerita yang mana aku ingat je lah. So kisah yang baru-baru ni terjadi kat aku, okay, bukanlah dalam bulan puasa ni, sebenarnya beberapa minggu ke bulan lebih jugalah terjadi. Kesnya pasal delivery lah. Okay, zaman-zaman dulu tak ada Grab, Food Panda kan. Tapi zaman sekarang ni kan dah modern, so macam-macam dah ada. And aku ni one of yang sangat-sangat suka order Grab dengan Food Panda. Memang sangat-sangat suka sampai setiap Grab yang dekat area rumah aku ni memang dah familiar kat rumah aku tau. Macam dia kerap gila hantar makanan kat rumah aku. So nak dijadikan ceritanya, kalau aku yang order, orang yang sama yang nak hantar makanan tu, diorang memang akan tahu dan tak perlu tanya apa-apa. Tapi ada satu hari tu dapat dekat satu Grab yang mungkin aku nak cakap dia tak pernah datang, rasa macam dia pernah datang tau. Sebab aku tengok muka dia macam family. Sebab aku pernah tengok muka dia dekat Grab tu kan, boleh tengok muka. Tapi tak tahu macam mana dia call ada satu hari tu, dia macam marah. Dia kata location ni macam salah. Aku rasa mungkin dia pernah datang tapi sekali je, mungkin dia tak ingat lah. So dia kata location yang aku letak tu salah. Sedangkan location tu lah tak pernah ubah-ubah. Location tu aku dah pin memang address sebenar. Maksudnya setiap kali aku buat Grab, aku memang just tekan yang tu je. Aku tak ada refresh ke ataupun searching address lain tau. So nak katakan salah address tu sangat-sangat mustahil. Korang tahu tak apa yang dia cakap? Dia kata address ni tak logik langsung. Dia sampai dekat tanah perkuburan. So masa tu kan aku macam 50-50 lah. Either aku nak fikir dia ni bergurau ke ataupun dia saja nak test ke. Aku terfikir macam tu lah mula-mula kan. Tapi memandangkan cara dia tu serius, muka dia tu macam mengatakan yang memang dia terkejut, dia terkena dekat kawasan macam tu. So dia rasa macam dia ingat aku yang main-mainkan dia. Dan pihak aku pula, aku rasa macam dia tu nak bergurau. Sebenarnya kita tak tahu kesahihan dia macam mana, tapi cerita dia kalau dia kata aku salah letak address memang tak logik langsung lah. Kesian jugalah kat dia kan, tak pasal-pasal pergi kat tanah perkuburan. Memang dekat area rumah aku ni ada satu tanah perkuburan yang agak besar juga. So bila dia sampai situ aku boleh bayangkanlah betapa seramnya perasaan dia. Dulu aku ada tengok beberapa video tau, macam kat TikTok ke dekat Facebook, Instagram macam tu lah. Ada orang Grab, macam bila buat Grab pergi hantar, tiba-tiba hantar kat rumah kosong lah apa semua. Aku tak tahulah itu konten ke ataupun memang dia kena ke. Tapi aku percayalah orang-orang yang buat Grab, Food Panda apa semua ni tak mustahil lah kalau diorang tak ada pengalaman seram macam tu. So kisah yang aku nak cerita kat korang yang pernah terjadi kat aku dulu, masa tu zaman tak ada Grab, Food Panda tau. Masa tu aku kerap makan McD, tapi waktu tu direct call McD. So delivery by McD tu macam memang orang McD yang datang lah. So kisah yang pertama aku nak share dengan korang ni, waktu tu aku memang kerap order McD. Tapi waktu satu hari tu, yang ni kisah dia macam agak sedikit sedih lah bagi aku dan sedikit seram jugalah setelah dah tahu kan. Okay, kisah dia macam ni. Aku ada satu hari tu aku order McD. Lepas tu masa tu lewat jugalah. Aku ni macam mana nak cakap dulu aku kerap makan malam so macam bila buat kerja ke apa semua lapar, on the spot rasa macam teringin nak makan McD, terus call kan. Jadi aku tak tahulah, sebenarnya aku ada rasa bersalah juga sebab aku rasa macam sepatutnya benda tu tak berlaku kalau aku tak order. Aku rasa macam aku blame myself juga. Tapi benda nak jadi kan, setiap yang berlaku tu ada hikmah dia. Bukannya semestinya benda tu berlaku kalau kau ni macam seolah-olah kita tak terima keadaan macam berdosa pula kan. Tapi nak ceritakan bila terkenang kisah ni memang buat aku serba salah lah, yang membuatkan aku rasa aku terfikir benda tu. Aku rasa macam kesian kat dia. Kisah ni terjadi pada bulan Ramadan tau.
Okay, masa tu aku memang dah lost. Aku tak tahu nak makan apa berbuka. So, aku ambil keputusan untuk call McD je lah. So, masa tu waktu berborak-borak dulu kan call kan. So, dengar lah orang tu cakap. Aku tanya kat dia, boleh sampai tak sebelum masa berbuka apa semua. Tu dia kata tak, janji lagi tengok macam mana apa semua kan. Jadi, waktu tu aku order satu makanan ni. So, aku tunggu lama juga tau. Sepatutnya delivery dekat area rumah aku tu dengan McD dekat je. Taklah selama itu sepatutnya. Tapi waktu tu memang lama sangat. Dan memang waktu tu dah berbuka. Aku tak sempat lah makan McD tu betul-betul waktu berbuka. So aku dah berbuka dengan air kurma dululah, baru makanan tu sampai kan. So nak ceritakan waktu budak tu sampai hantar kat rumah aku, dia macam rushing gila tau. Aku macam kejap lah, sebab masa tu dia nak bagi satu pack, lepas tu ada air kan. Dia cakap kabut. Aku baru pegang yang tu, dia nak bagi air tu. Dia macam cepat-cepat. Lepas tu aku macam mungkin sebab dia nak berbuka kan. Tapi takkan tak ready air ke apa ke. Tapi aku macam tak apalah kan. Aku pun terus letak. Okay, aku pun buka macam biasa, tak ada apa-apa. Tiba-tiba aku dengar macam suara macam ada orang ketuk pintu. Lepas tu aku macam cintai lah. Aku tahu tak ada sesiapa. Lepas tu aku buat tak tahu lagi. Lepas aku dah settle makan, aku nak basuh pinggan apa semua, aku pergi kat bahagian dapur. Aku terdengar lagi tau, macam ada orang ketuk. Tapi macam memang nampak lah bila ada orang ketuk. Memang aku nampak tak ada orang yang berdiri kat situ. Lepas tu bunyi lagi ketuk. Lepas tu aku macam buka lah pintu tu. Bila aku buka pintu, aku nampak seekor kucing tengah makan macam makan ayam goreng betul-betul dalam kotak McD tau. Lepas tu aku tengok macam tu, aku fikir siapa pula letak ayam McD dekat depan pintu rumah aku kan. Sebab tadi aku order tu nugget tau, bukan aku order ayam. Lepas tu aku macam fikir-fikir, tak apalah aku macam pelik kat sebab dia letak betul-betul depan pintu. Atau aku macam terfikir juga ke budak tadi tu yang letak kan. Tapi tak apalah, memang kucing tu makan depan pintu rumah aku. Kucing tu warna hitam. Lepas tu aku buat tak tahu. Lepas tu aku dah siap masuk bilik apa semua. Aku dah rehat-rehat macam tu. Tiba-tiba aku dengar macam ada orang ketuk. Kuat gila. Pintu aku macam bergegar. Lepas tu aku pergi kat dapur. Aku pergi kat dapur, aku tengok budak yang hantar delivery kat aku tu. Mamat yang hantar McD tu lah. Lepas tu aku buka. Lepas tu dia cakap, boleh tak nak sikit air dia tu kan. Dia tak berbuka lagi. So aku macam kesian gila tau. Aku rasa macam, ya Allah, ya ke? Sorry. Tak terfikir pula tadi nak bagi kurma ke apa. Yelah, sebab hantar waktu baru berbuka kan. Ingat kan awak dah berbuka. Dia cakap, tak apa. Boleh tak nak air. Dah harga sangat ada tu. Lepas tu aku pun ambil lah air. Segera air. Aku bagi dia minum. Lepas dia dah minum air apa semua tu, dia terus pergi. Macam dia cakap lah terima kasih. Dia terus pergi. Dia pergi tu pun dia macam terencut-rencut tau. Sedangkan waktu first dia datang tu, dia okey je. Lepas tu aku cakap, kenapa kan? Tak apalah, aku buat tak tahu. Aku masuk bilik. Malam tu, aku sempat tertidur sekejap. Aku macam terlelap lah. Dia bukan macam lewat malam pun. Aku terlelap waktu tu. Lepas isyak macam tu, aku terlelap sekejap. Aku mimpi ngeri tau. Tapi aku dah tak ingat dah mimpi tu mimpi apa. Lepas tu aku terbangun. Disebabkan aku mimpi tu lah, aku terbangun. So, aku pergi dapur nak minum air. Lepas tu, aku nampak gelas yang budak tu minum tadi tau. Sedangkan waktu aku bagi mamat tu minum, cawan dia tu aku dah basuh tau. Tapi tiba-tiba dia dekat tepi sinki tu. Lepas tu aku fikir, kenapa cawan yang sama? Sebab aku ada cawan khusus cawan aku tau. Maksudnya cawan aku memang ada cawan kartun aku. So aku tahulah yang tu cawan yang tadi. Sedangkan aku dah basuh. Tapi aku macam fikir, sebab waktu tu kat rumah aku tak ada orang pun. Siapa yang letak cawan tu kat situ kan? Sebab aku memang ingat aku memang dah basuh cawan tu. Sebab aku bagi orang luar minum, mestilah aku basuh. Lepas tu aku macam tengok-tengok macam aku dah rasa macam tak sedap. Aku pun pergilah kat dalam bilik balik. Lepas aku pergi kat bilik tu, dengar macam kecoh-kecoh dekat bahagian luar rumah aku tu. So aku intai lah kat jiran aku tu. Aku intai. Lepas tu tengok dia orang duduk bersembang-sembang apa semua. Terdengar lah macam dia orang kecoh-kecoh macam ada accident apa semua kan, dekat bahagian seberang jalan tu. So aku pura-pura macam nak buang sampah. Sebenarnya memang aku buang sampah lah. So waktu nak pergi buang sampah tu, dekat tu sampah tu, tepi tu lah jalan yang dia orang kata accident tu. Masa tu macam dah tak ada apa-apa sangat lah. Macam ada beberapa orang, and then ada beberapa pakcik tengah buat apa entah kat jalan tu kan. Tapi waktu tu ambulans semua dah jalan dah. So waktu tu aku nak buang sampah tu, aku bertegur dengan satu makcik ni. Jadi makcik ni kata ada accident kat sini tadi. Motor dengan kereta ke motor dengan motor, aku dah tak ingat dah. Tapi dia cakap kesian budak tu apa semua. Dia macam bebe-bebe. Lepas tu aku cakap, oh ya ke? Lepas tu dia cakap, yelah, apa cari kerja yang halal apa semua. Lepas tu kerja halal kenapa? Apa yang berlaku kan? Lepas tu dia kata, budak McD, budak delivery McD, budak bawa box McD, accident kan. Lepas tu dia kata tak sedar, macam pengsan terus lah.
Lepas tu aku cakap, oh ya ke? Bila accident tu? Masa tu aku tak terfikir langsung yang tadi aku order McD. Kau faham tak? Lepas tu aku macam tanya kat dia, bila accident tu? Lepas tu dia cakap, waktu dalam pukul 7 lebih. Macam maksudnya waktu tengah berbuka. Maksudnya tengah berbuka dalam beberapa minit tu. Lepas tu aku macam tak terfikir lah budak yang hantar kat aku tu. Sebabnya lepas pada dia hantar tu kan dia ketuk balik rumah aku. Dia minta air apa semua. Lepas tu aku cakap lah, meninggal ke? Aku tanya, teruk ke accident dia? Lepas tu dia kata budak tu macam terpelanting tau. Sebab accident tu macam dia orang terlanggar tayar ke tayar ke macam mana tahu, budak yang bawa McD tu terpelanting. So terkena kat bahagian divider tu tau. Lepas tu aku cakap, teruk jugalah. Lepas tu dia cakap, teruk lah tu, nampak kesan darah. Tu aku cakap, okay. Aku pun macam tu je lah. Lepas tu masa aku on the way nak pergi ke rumah aku tu, daripada tu sampah tu aku nak pergi ke rumah aku tu kan, tiba-tiba ada angin kuat macam angin kuat sangat-sangat sampai rasa macam meremang belakang rambut kan. Lepas tu aku cakap, terus rasa serang sejuk kan. Elok aku dah masuk dalam rumah aku tu, ni bulan puasa tau. Elok aku dah masuk rumah aku tu, aku nak pergi tandas, aku nak basuh tangan apa semua. Aku basuh muka aku tengok cermin depan tu. Jadi bila aku basuh muka aku tengok cermin tu kan, aku memang nampak muka budak tu tau. Lepas tu aku terpandang kat siki, aku tengok balik, hilang. Lepas tu waktu aku nak keluar tu, aku rasa macam ada kelibat lari dekat bahagian daripada dapur tu nak pergi ke pintu depan. Aku terus masuk bilik, aku terus solat apa semua kan. So kat situ kan aku faham satu benda tau. Bila aku fikir-fikir balik, aku tak tahu kebenaran dia tau. Sebabnya orang yang cerita kat aku tu dia bagi tahu biasa saja. Dia tak cerita benda apa yang berlaku. Cuma aku macam terfikir, aku rasa kan tentang yang accident tu orang yang hantar McD kat aku tu. Sebab waktu dia hantar McD kat aku tu, keadaan dia okey saja. Tiba-tiba waktu dia minta air kat aku tu, kaki dia macam terencuk-encuk tu. Dia macam accident lah cerita dia. So aku mungkin rasakan yang minta air kat aku tu mungkin jemaah dia ataupun gangguan ke macam mana ke, tak tahu. Tapi aku rasa memang dia yang accident tu. Sebab masa orang tu kata accident tu, time tu memang time betul-betul waktu dia hantar makanan kat aku tu. Lepas tu dia balik. Lepas tu kau bayangkan, dia ketuk pintu rumah aku, dia minta air tu, dia kata dia dah agak tak minum-minum lagi. Mungkin masa dia hantar makanan kat aku tu, dia tak minum lagi. So waktu aku bagi dia minum tu, aku dah bagi apa semua, aku mungkin rasa yang aku dah basuh ke apa, sebenarnya aku letak situ ke nak bagi tahukan yang memang sebenarnya keadaan yang terjadi kat aku tu adalah real. Wallahualam, aku tak tahu keadaan macam tu. Tapi cuma aku faham lah waktu dia datang kat rumah aku tu dengan waktu dia pergi berlalu lepas dia dah minum air tu, dengan keadaan waktu dia hantar makanan tu sangat-sangat berbeza. Seolah-olah macam itu bukan dia. Kau faham tak? Sebab tu aku rasa macam itu je kot gangguan tu. So itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua berkaitan dengan delivery ni. Ada satu hari tu, masa tu aku duduk rumah seorang-seorang. So waktu tu aku memang tak ada order apa-apa. Tiba-tiba aku diganggu dengan gangguan bunyi McD. Orang ketuk pintu, McD dia macam tu kan. Sebab sebelum ni aku memang kena order. Tiba-tiba aku kena gangguan macam tu. Jadi bila aku buka pintu, aku tak ada orang. Pernah juga aku duduk dengan kawan aku, bunyi juga orang macam tu. Orang ketuk pintu depan, ketuk belakang. Aku expect macam mungkin jiran nak kacau ke apa. Tapi waktu dia cakap McD tu tak ada berapa saat, aku lari ke pintu buka, memang aku tak nampak bayang-bayang orang langsung. Memang tak ada siapa-siapa kat luar. Itu kejadian bunyi-bunyi macam tu lah. Ada satu hari tu pula, aku pernah juga terkena gangguan dengan delivery ni. Masa tu aku pergi karaoke. Karaoke kan tak boleh bawa makanan luar. Lepas tu karaoke lama pula. Masa tu lapar. Makanan kat karaoke kan macam tak apa sedap. Jadi aku dengan member aku ni nak order pizza. Masa tu delivery pizza lah. Masa tu dia call kawan aku. Dia bagi tahu ambil dekat bawah. Masa tu kita orang karaoke kat satu mall ni lah. Lepas tu dah order pizza tu, dia kata kalau nak ambil turun bawah lah. Macam dia tak nak naik atas kan. Jadi member aku ni suruh lah aku turun. So aku ni macam tak ada nama telefon orang tu. Aku turun je. Sampai kat bawah tu aku nampak lah ada orang bawa box pizza tu. So aku faham lah yang tu memang aku dengan kawan-kawan aku yang order kan. Sebab mustahil lah orang lain order dekat dalam mall. Lepas tu aku terus pergi dia. Aku bercakap lah, yang tadi order pizza kan. Dia diam je kan. Lepas tu masa dia nak turun daripada motor dia tu, dia nak pusing dekat bahagian box, dia nak buka nak ambil pizza macam tu. Tiba-tiba kan dia macam kepala dia jatuh ke belakang. Bila kepala tu jatuh ke belakang tu kan, aku dah rasa macam ini bukan dia ni. Aku terus mundur. Masa aku tengah mundur ke belakang tu, ada security yang kat bahagian bawah parking tu, dia jaga kat tepi tu. Dia tengok aku. Lepas tu dia tengok aku macam berlari ke belakang. Aku macam terkejut. Lepas tu aku pandang dia macam tengok aku macam tak betul. Macam seolah-olah dia anggap aku macam tak betul. Lepas tu bila aku lepas tengok je security tu, aku pandang balik dekat orang yang hantar pizza tu kan. Orang tu tak ada. Kiranya waktu tu orang pizza tu tak datang lagi. Tapi aku dah kena gangguan yang macam
macam tu tau. Lepas tu aku naik atas aku cakap member aku, weh dia tak datang lagi lah. Lepas tu member aku cakap, memanglah tak datang lagi, aku suruh kau standby je. Lepas tu aku cakap, lah tadi bukan kau cakap dia dah sampai ke? Tak ada macam tu, dia belum sampai lagi, kau standby lah kat bawah. Lepas tu aku cakap, tak apalah kau tinggal nombor telefon kan, ataupun kau bagi telefon kau tu, nanti apa-apa dia call aku angkat. Lepas tu member aku ni pun cakap okey. So aku peganglah telefon kawan aku ni, sampai dekat bawah dia call, dia kata dia dah sampai kan. Jadi aku pun angkat, aku cakap lah aku dekat kawasan yang aku ada ni. Masa dia datang kat aku tu, aku terkejut gila sebab orang yang datang tu muka sama, motor sama, sebiji macam yang first aku nampak tu. Tapi sebenarnya itu jelmaan. Aku tak tahu apa petanda dia, tapi kenapa dia sampai dulu sebelum orang tu sampai. So masa dia sampai tu kan, kau tahu tak aku cakap macam mana kat dia? Aku tengok dia, manusia. Lepas tu dia macam, dia macam manusia lah, dia macam nak marah kan. Lepas tu aku cakap, okay. Lepas tu aku tengok dia lagi. Lepas tu dia tengok aku, baru kata, ni pizza ni, nak tak nak? Lepas tu aku dia macam, suara dia macam kasar-kasar lah. So aku macam, ni manusia ni, sebab nampak macam kurang ajar sikit kan. Betul tu. Lepas tu aku bayar. So peristiwa yang macam tu, aku tak tahu itu kejadian apa tau. Sebelum ni kita biasa dengar orang yang nak delivery makanan, orang yang buat Grab, buat Foodpanda kena gangguan kan. Sebenarnya dulu aku dah pernah kena gangguan dengan benda-benda macam ni tau. Gangguan di mana aku sebagai customer yang beli, yang datang tu pula yang pelik-pelik. Aku tak tahu lah kalau aku je pernah kena gangguan macam ni, orang lain tak pernah kena kan. Tapi nak ceritakan kisah-kisah berkaitan dengan benda-benda macam ni tak mustahil. Sebab tu bila kita dengar orang ni kadang dia pergi delivery kat rumah kosong, kadang kita fikir macam mana jalan cerita dia. Takkanlah benda tu main telefon, takkanlah benda tu pandai call apa semua. Benda ni kita tak boleh fikir macam tu sebab benda tu terjadi. Kau faham tak? Tiba-tiba dia terjadi. Macam mana kita nak explain, macam mana kita nak hurai kat orang benda tu berlaku. Sebab kita je yang tahu tau. Hanya kita dan Allah je yang tahu benda tu dan kejadian tu macam mana. Dan aku juga pernah kena masa tu, member aku ni dia buat macam majlis makan-makan lah sempena birthday dia. So order macam-macam lah. Ada yang direct pergi beli dekat fast food mana-mana. Yang ni yang jenis delivery tau. Bila turn delivery kan, kalau kena kat aku mesti aku kena gangguan. Tak banyak, mesti sikit. Ada satu kisah ni, waktu tu delivery KFC tau. Okay, masa tu dah order-order semua. Lepas tu ada satu makanan tercicir. Maksudnya ada satu makanan tak ada kat situ. Jadi kawan aku ni minta tolong aku untuk double confirm dengan orang yang hantar tu lah. So aku ni call lah cawangan KFC tu, call bagi tahu menu tak sampai apa semua. Jadi dia bagi tahu kat aku kejap lagi akan ada orang hantar apa semua kan. Aku pun tunggu kat simpang jalan, tunggu kan. Datanglah seorang lelaki ni naik motor bawa box KFC tu lah. Sampai je dekat aku tu kan, masa dia dah sampai, dia dah bagi apa semua kan, tiba-tiba dia mengilai tu sebiji macam suara pontianak. Tak. Lepas aku macam dah terkejut. Ya Allah Tuhan aku macam terkejut. Masa tu aku tak ingat lah aku baca doa apa, tapi aku ada baca doa. Masa aku tengah nak berlari tu, kau bayangkan aku tengah berlari tu, aku bawa plastik kosong. Yang tak ada apa-apa, tak ada lambang KFC pun. Hanya ada selai rambut yang sangat panjang. Last kawan aku cakap, diorang dah ambil dah KFC tu sebab orang tu datang betul-betul kat diorang. So dia nak call aku tak bawa phone. Dia kata, aku memang tunggu kau datang je. Dia kata, bukan dia datang kat simpan, dia memang terus datang hantar kat kita orang. Lepas tu aku macam bebal gila kan. Kenapa aku kena benda macam tu? Lepas tu dia kata, yang kau bawa tu benda apa? Aku kena gelak, kau tahu tak. Masa tu kawan-kawan lain ada. Yang betul dia buka tengok tak ada apa-apa. So nampaklah rambut tu panjang tau. Aku memang tak cerita langsung kat diorang yang aku dapat plastik kosong tu, and orang yang hantar kat aku tu mengilai macam pontianak. Aku tak cerita langsung benda tu, and aku faham aku yang kena kot benda tu. Kenapa aku yang kena benda tu? So kejadian tu memang seram. Yang tu paling seram lah yang aku pernah kena dengan berkaitan dengan delivery ni. Lepas aku dah join balik dengan dia kawan-kawan aku apa semua, duduk makan apa semua, aku nak pergi tandas. So tandas dia ni berdekatan jugalah dengan tempat kita orang buat tu. Kita orang buat kat karaoke tau. So aku nak pergi tandas tu, lorong nak pergi tandas tu macam panjang sikit. Lepas tu nak masuk ke dalam tu ada kerusi orang tunggu kat luar. Masa aku nak masuk tu, kau bayangkan aku boleh nampak rupa yang mengilai macam pontianak tadi tu. Dia duduk bercangkung dekat atas kerusi tu, pegang helmet belah kiri ke kanan, aku tak ingat. Dia pegang helmet, dia melengkung macam tu. Dia tengok aku macam tu, dia senyum lebar gila. Seram, sumpah seram gila muka dia tau. Lepas tu bunyi macam macam tu, dia tak mengilai, dia bunyi macam tarik suara macam tu. Aku terus lari masuk kat tempat bilik karaoke kawan-kawan aku ni. Aku terus tak jadi pergi tandas tu. Aku macam terkejut gila. Aku cakap, kenapa dia menyamar jadi delivery KFC? Kenapa macam tu? Kenapa mesti macam tu? Masa waktu tu
keadaan tu membuatkan aku penuh dengan tanya-tanya lah. So benda-benda yang berlaku kat aku yang berkaitan dengan delivery ni, itu yang aku tak terlintas nak cerita kat korang. Sebab aku rasa macam benda tu macam sebelum ni pun aku biasa kena gangguan yang lebih kurang macam tu. Macam nampak jemaah yang macam tu, rupa yang macam tu, mengusik macam tu, macam ni kan. So aku rasa macam benda tu biasa. Tapi disebabkan beberapa hari yang sudah tu terjadi kes Grab tu bagi tahu dia pergi kat tanah perkuburan. Itu yang membuatkan aku nak cerita kat korang kisah-kisah delivery ni. Kisah macam ni sebenarnya aku banyak lalui tau. Cuma aku rasa macam adakah aku je yang nampak benda tu? Ya sebab memang mata aku nampak kan. Ataupun mungkin ada orang lain pernah kena ke. Kalau korang pernah kena, korang sebagai customer pernah kena dengan orang yang hantar makanan atau tak kisahlah Grab ke Foodpanda ke delivery zaman dulu ke, korang boleh share cerita kat aku tau. Sebab sampai sekarang pun aku rasa macam ada ke orang lain kena benda-benda yang macam tu. Aku macam terfikir benda tu tau. So itu pengalaman yang aku nak share dengan korang. Aku tak boleh cerita panjang-panjang hari ni sebab aku ada beberapa urusan, ada orang nak temu aku. So sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ni. Untuk bulan puasa ni, kalau aku ada masa terluang, aku akan share dengan korang pengalaman-pengalaman lain. Dan aku tak share lagi pengalaman tahun lepas kan. Korang ingat tak tahun lepas kan aku cerita pengalaman-pengalaman puasa. Masa tu kan orang puasa. So masa tu ada pengalaman puasa yang lepas tau. Tapi tahun lepas sahaja sebenarnya aku ada beberapa pengalaman yang agak menyeramkan juga terjadi. Memang tak selang berapa tahun, baru selang setahun je. Ada yang tak berapa seram, aku nak share dengan korang. Sampai di situ saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perjalanan aku, ada terkasar bahasa, tergoda hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.